Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ini kita berada di grup pejabat BMW Toyota di Shah Alam untuk satu walk around generasi keempat Toyota Harrier. Toyota Harrier ni penting dalam sejarah SUV kerana pada saya lah, ni dia SUV yang pertama yang kenal siapa diri dia. Wah, macam hebat. Maksud dia apa tahu? Maksud dia sebelum adanya Toyota Harrier, orang cuba buat macam-macam dengan SUV ni. Konon-kononnya still nak bagi dia off-road capability lah, nak bagikan dia sporty lah, nak bagi dia itulah, nak bagi dia inilah. Tapi bila Toyota Harrier datang, dia kata, aku ni kenderaan bandar. I'm an urban cowboy. Orang bandar pakai baju cowboy. Punya baju cowboy dia lain macam sikit. Ada kilat-kilat, kilau-kilau, topi dia macam stylo. Ni dia lah. Yang pentingnya kereta ni kena selesa untuk dipandu hari-hari. Dan ianya mesti nampak cantik dan ada cukup bling untuk kegunaan di dalam bandar. Jadi ini ialah generasi keempat Toyota Harrier. Yang pentingnya kereta ini mengekalkan konsep Harrier tersebut, iaitu sebuah SUV bandar yang tidak kompromi atas gaya, atas keselesaan dan atas ciri-ciri moden dan tercanggih. Kereta ini fokus dia adalah atas pada refinement ataupun kehalusan dan juga meminimalkan NVH ataupun bunyi, gegaran dan kekasaran, noise, vibration and harshness. Jadi bila kita tengok kereta ni daripada tepi, daripada depan, daripada belakang, dari segi reka bentuknya, dia tidak kelihatan seperti sebuah kereta yang ganas. Tak macam SUV lain. Kalau kita tengok ni, terutama yang nampak dekat kereta putih tu, dia tak ada macam plastik cladding lah dekat dia punya wheel arch tu, nak bagi nampak dia ganas, nampak dia tough. Daripada depan pun kita tengok, dia tak ada sibuk-sibuk nak tunjuk mungkin bawah ada skid plate ke apa, tidak. Dia punya grill, rupa bentuk so macam kereta. Dia tidak ada angan-angan, cita-cita untuk menjadi sebuah kenderaan off-road. Bila macam tu, dia boleh tumpukan dan fokuskan kepada ciri-ciri dan reka bentuk yang membolehkan ianya menjadi kereta bandar yang terbaik. Dari segi reka bentuk luaran lembut dan ciri-cirinya lebih halus ataupun fine. Ini adalah satu kenderaan yang direka bentuk untuk kelihatan anggun. Ia bukan direka bentuk untuk kelihatan ganas, kelihatan sporty. Ini memang sesuai dengan kalau kita nak pergi ke bergaya, pergi ke acara apa-apa ke dalam bandar, dalam kehidupan kita untuk hari-harian. Kalau awak seorang yang dalam middle management, nak sebuah kereta yang selesa dan elok, inilah dia. Dia ada satu sebab lah kenapa Toyota Harrier ni dia antara SUV yang paling popular di Malaysia ni, walaupun ianya kereta grey import sebelum ni. Generasi lepas dan generasi ini dimasukkan secara rasmi oleh Toyota dan ianya kekal sebagai salah satu SUV yang popular kerana ia memang menepati cita rasa. Bila kita bawa kereta ni, kita akan tahu bahawa ianya sebuah kenderaan yang memang senyap, dia punya reka bentuk halus dan pencirian yang dibagikan ni memang cukup sesuai dengan kegunaan di dalam bandar. Tak ada Harrier yang rupa ganas. Harrier semua muka lembut. Yang ini pun sama, muka dia lembut sikit, cuma sekarang ni ada sikit bengis disebabkan dia punya lampu tu makin sepet. Ini memang gaya Toyota sekarang, terutama sekali bila kita tengok di bahagian underbreather tu banyak baris-baris berjalur-jalur. Ini membantu untuk menghasilkan satu reka bentuk yang lebih dinamik lah. Bila dia buat jalur horizontal banyak, kita akan nampak lebih lebar. Dia punya sloping roof belakang tu tidak begitu memikirkan tentang ruang bawa barang banyak sangat ke. Dia punya tempat kargo dia masih lagi besar, tapi dia punya reka bentuk dia tu, kalau dia betul-betul nak bagi praktikal, dia boleh bagi belakang tu lebih tegak. Tapi tidak, dia bagi dia landai. Jadi bila landai, ini menunjukkan ianya lebih fokus kepada gaya. Spoiler belakang ni pun kita tengok bukan untuk menjadikan ianya nampak sporty, tapi untuk menampakkan yang seperti anggun. Dan dia banyak gunakan chrome. Jadi chrome ni ialah satu yang mungkin tak berapa banyak lagi kita nampak, tak begitu trending dekat kereta-kereta biasa. Tapi untuk kereta-kereta yang masih lagi nak kelihatan mewah, masih lagi menggunakan chrome lah. Especially the Japanese masih lagi suka gunakan chrome, walaupun di Europe mungkin trend untuk penggunaan chrome ni dah berkurangan. Inilah dia Toyota Harrier generasi terbaru. Dia sebenarnya dia kongsikan platform ni dengan Lexus RX dia panggil, dan juga satu lagi kereta yang dia kongsi platform ialah Toyota RAV4. Dalam brosur dia pun dia letak gambar RAV4 punya body in white sebagai TNGA, Toyota New Global Architecture. Jadi
Di ruang boot dia ni memang agak besar. Ni ada macam membayangkan ada sesuatu lagi di bahagian bawah. Bila kita buka, ada lagi ruang simpanan barang sedikit. Dan kita tengok ada sound insulation di sini. Ini memang betul-betul dia nak bagi kereta ni senyap. Sampai dia letak sound insulation kat bawah ni, sebelah sini pun ada lagi sound insulation. Dan kat bawah ni memang dia punya tayar dapat space saver spares. Dan di sini kita nampak ada ruang untuk simpan dia punya tonneau cover lah, saya kira ni. Dan kemasan dia memang berbeza. Tengok dia punya plastik finishing sampai ke bawah ni pun kemas dan ada detailing yang macam ni yang menunjukkan ni bukan sekadar kereta biasa tapi sebuah kereta yang mewah lah. Ada dia punya impian ataupun cita-cita kemewahan di situ. Underneath here, engine 2 liter, 4 silinder. Untuk Malaysia punya spec is 173 horse and 203 Newton meters of torque. Engine ini adalah engine dynamic force. Jadi kita tengok dia ada VVTi E untuk intake tetapi hanya VVTi biasa untuk exhaust. Dan dari situ kita tahu bahawa pelarasan untuk Atkinson tu dilakukan pada intake, iaitu membolehkan mereka menutup banyak lambat ataupun awal untuk menghasilkan kecekapan yang lebih tinggi. Dia juga datang dengan sistem CVT dengan sequential shiftmatics. Jadi kereta Toyota Harrier ni datang dengan full safety suite lah. Maksudnya dia ada adaptive cruise control sampai low speed follow. Dan lain-lain daripada tu, the usual stuff lah. Lane tracking, lane keeping assist, juga dengan ada blind spot monitoring. Ciri keselamatan lain yang ada pada kereta ni adalah adaptive high beam. Maksudnya automatic high beam yang boleh melaraskan cahaya ke kiri dan ke kanan untuk mengelakkan silau kepada orang lain. Ia juga ada dengan emergency stop signal dan juga intelligent clearance sonar. Ini basically dia punya sensor depan dengan belakang. Dan juga rear cross traffic alert dengan auto brake. Maksudnya kalau ada traffic kat belakang, kita duk reverse, nampak dia akan berhenti ataupun brakekan kereta kita. Juga tire pressure monitoring system. Dan biasalah Toyota suka bagi 7 airbag untuk kereta yang mahal dia orang. Sekarang Toyota memang suka terpezot dengan Harrier ni punya menggunakan seat yang lebih halus lah. Dia punya perincian dia dengan ada jahitan bercorak di bahagian tepi dan perforated leather untuk bahagian tengah, dan ada slight contrast stitching. It's not really contrast stitching, just slightly lighter thread datang dengan electric seat sebelah sini campur dengan lumbar support. Dia nampak lumbar support bergerak kalau masuk. Lumbar support ni benda-benda orang macam umur-umur saya ni suka. Orang muda mungkin tak apa kisah sangat. Sebelum tu kita tengok bahagian pintu dia. Dekat dia punya door card ni ada ciri-ciri menarik seperti logo Harrier. Harrier ni burung lah. Dia macam celang. Pencirian pintu dia ni cantik lah. Ini kulit. Ini juga rasa macam kulit. Nampak tekstur sama. Yang ada jahitan, kemas. Dan di sini kita tengok ada satu kemasan yang agak unik. Tak tahu apa dia ni. Tapi this is one of those things yang orang Jepun suka buat lah. Dia ulang-ulang repetition ya. Small fine repetition ya. Dan chrome dia pun cantik. Ini more like brush aluminium. Ni chrome balik. Dan ini macam kayu berlapis-lapis, tapi saya rasa bukan, ini molded plastik or something. Tapi dia punya corak dia tu menarik lah, unik. Ini dia punya switch untuk memory. Ada 2 memory. Okay, bila kita masuk dalam, kita tengok dia punya startup sequence sekejap. So dia gunakan meter Optitron dengan multifunction display yang agak besar di bahagian depan, bahagian tengah. Dan di situ maklumatnya macam biasalah, kita boleh tukar macam-macam. Ni maklumat kereta, safety system status, semua nampak aktif, audio dan driving support. So maksudnya bila kita menggunakan adaptive cruise control, inilah paparan yang kita mahukan. Dan bila kita dah masuk situ, dan last kali ialah ini dia punya daun ni, dia selalunya tunjuk fuel consumption macam tu lah. Nampak tu kat daun tu dia akan tunjukkan eco indicator lah. Bila turun bawah, driving support dia ada satu saja. Untuk music pun ada satu saja. Untuk yang ini pun ada system status dan tire pressure monitoring system. Saya tunjuk semua hidup elok . Dan untuk yang ini kita nak on ataupun off, apa benda yang kita nak on ataupun off lah, RCTA ke apa ke. So dia ada 2 dot kat atas tu. Dia menunjukkan ada lagi satu window lah. That's the second window untuk head up display. Head up display ni susah nak tunjuk, tapi rasa nampak kot. Nampak kan macam head up display tu. Sekarang dia tunjuk
gear position, rev counter, speed, dan juga sebelah kanan tu jalan lah. Nampak steering ni kita tengok macam biasa tengok. Ini kongsi macam dengan RAV4. Dia punya papan muka tengah ni pun aturan dia tu dia orang samalah, aturan dia tak kau apa, tapi reka bentuk berbeza. Jadi untuk Harrier ni kita nampak dia punya pencirian dia lebih halus lah. Kita tengok dia punya kemasan-kemasan semua cantik Yang ini untuk USB lah. USB port ada 2 kat situ dan satu auxiliary jack, dan juga dia ada wireless charging. Ni ada wireless charging pad kat dalam tu. Ni of course kat sini dah ada dual zone climate control. Dan kat tengah ni berbalut kulit juga semua berbalut kulit lah. Memang cantik lah untuk sebuah Harrier, memang cantik lah. Dan kita tengok di sini ada fungsi penyejuk dan pemanas kursi lah. Kita boleh kawalkan. Ni 3, saya bagi 3. Dia memang bagi sejuk lah. Dia berasa kejap je dah berasa. Dan di bawah ni ada, kat sini dia bagi benda ni. Dan ini ialah untuk ni lah kot. Nampak tu, untuk yang gunakan botol ataupun cawan yang lebih pendek lah. Kalau pakai cawan yang panjang boleh simpan ni balik lah. Dan kat bawah ni juga ada satu lagi 12 volt punya outlet. Dan kita tengok di sini dia punya perincian dia bagus Amdas juga ialah ada balut kulit. Satu lagi ciri menarik kereta ni ialah dia datang dengan panoramic sunroof. Jadi panoramic sunroof ni fix. Panoramic roof lah, kita tak boleh panggil panoramic sunroof pasal dia tak boleh buka kan. So panoramic roof tapi ada curtain. Tapi yang lebih menarik lagi, dia menggunakan cermin yang boleh kita gelapkan lah. Kita menggunakan digital rearview mirror. Saya pun tak pasti macam mana nak hidupkan, tapi ada digital rearview mirror lah. Dia boleh tunjukkan view yang lebih dekat, tak silap saya, ataupun mungkin yang lebih wide angle daripada yang kita nampak pasal dia letak kamera kat belakang lah. Ini saya punya kedudukan hari ni. Ni memang untuk kedudukan tinggi saya lah. Ni bila awak tengok tu, di depan ni memang ada ruang kaki yang mencukupi, ruang lutut yang mencukupi. Dan bila kita tengok sini, ruang kepala juga mencukupi. Masa boleh masuk satu tu genggaman tangan di atas kepala. Dan di bahagian belakang juga kita boleh tengok bahawa datang dengan 2 aircon vent, tapi tak ada kawalan suhu cuma ada corong udara saja. Dan di bahagian bawah tu ada lagi 2 USB charging slot. Kursi belakang ni memang selesa dan boleh dilaraskan lah kalau nak sandar ataupun nak tegak sikit. Itu ialah paling tegak, ni ialah yang paling sandar. Dia punya perbezaan itu mungkin ada dalam 5-6 darjah, tapi sudah cukup lah untuk memberikan kita keselesaan. Sunroof ni bagus untuk orang belakang lah, pasal kita boleh tengok dengan lebih jelas lagi Jadi dalam Harrier ni seat belakang agak rendah sikit Ini mungkin akibat bumbung yang sloping tadi tu. Maksudnya dia rendah sama dengan seat depan. Jadi bila ketinggian dah sama dengan seat depan, kursi ni jadi macam blocking kita punya view sikit lah. Setengah-setengah SUV dia punya seat belakang tu tinggi sikit Kalau tak silap saya, even ada Toyota Corolla Cross tu pun seat belakang dia tinggi sikit pada depan. Tapi yang ni nampak sama aja. Dan ISOFIX dia bagus, senang nampak dah, memang jelas nampak Setengah kereta ISOFIX tu ke dalam sangat. Ini bagus, senang nampak. Saya agak pasti ini mudah untuk digunakan ISOFIX mount. Kita ni datang dengan 7 beg udara, termasuk 1 di bahagian lutut pemandu. Kita tengok dia punya luang ni. Dia menggunakan Bridgestone Alenza 225 60 18. So it's not a low profile tyre, it's a nice medium profile tyre. In fact boleh kata high profile tyre. Macam saya cakap tadi, dia tak combine. Sini SUV bandar, dia tahu dia SUV bandar, and dia bukannya sports car. Maksudnya dia fokus dia kepada keselesaan. Tapi kita tengok tyre pun profil 60, ni bukan profil 50 ke bawah, tak ada. Ini tak mau bagi keras, semua nak bagi lembut, nak bagi sedap, selesa. In fact kalau awak bawa the first generation Toyota Harrier sampai sekarang pun masih lagi berasa impress lah dengan dia punya kehalusan dia tu, dengan NVH level dia. Jadi untuk kali ni harga dia turun sikit. Dulu 266, sekarang 249. 249 tu
tanpa SST lah. Kalau ada SST 25 lebih lah, bakira sendiri lah. Better deal lah untuk dapat generasi baru tapi harga turun sikit. And especially since kereta ni CBU Japan lah, ni bukan CBU Thailand ke CKD ke, ni memang CBU Japan lah. Jelas saya ikhlas saya katakan kereta ni memang akan terus menjadi salah satu SUV keluarga bandar yang popular kerana ianya masih lagi kenal dirinya apa, iaitu sebuah SUV bandar. Dan saya rasa kalau awak memang mencari sebuah SUV untuk keluarga dan memang takkanlah nak bawa ganas-ganas nak pergi off-road, carilah kereta ni, sebab ini akan menjanjikan keselesaan untuk anda dan keluarga anda, dan pemanduan memang cukup senyap dan cukup tenang. Tapi saya rasa ini bukan untuk kita lanyak sangat, tapi setakat corner sikit-sikit tu saya rasa okey untuk kereta ni. Sampai situ saja kita punya walk around video. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh tekan butang subscribe, tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.